dia pun tak pandai kita, kita tak ada dosa. Itu termasuk dalam perkara beruzlah, iaitu mengasingkan diri pada manusia. Boleh orang mengasingkan diri pada manusia apabila keadaan dia tidak diperlukan di situ, boleh. Tapi kalau dia diperlukan, tak boleh. Dia kena menyampaikan ilmu. Adapun kibir, dalam merasa diri besar atau sombong, ini sifat iblis. Rasa diri besar, sombong ni apa Nabi sebut? Itu orang yang menolak kebenaran dan memperlekehkan orang lain. Makna dia, kita nasihat, dia tolak. Dia tak peduli. Dia kata, aku punya pasal lah. Kubur masing-masing yang kau nak heboh apa hal lah. Ni ayat yang besok kita dengar. Memang ada orang yang bercakap macam ni tuan. Bila hati dia panas, dia rasa tercabar, dia rasa macam nak kena ajar, dia rasa macam nak diperbudak-budakkan. Lalu dia marah sehingga keluar perkataan ni. Memang. Dia kata kubur masing-masing, aku punya syukur lah, aku nak masuk neraka apa yang kau sibuk bahal. Itu sombong tu. Dan memperlekehkan orang lain. Kau siapa nak nasihat aku? Kau belajar tinggi mana? Apa ilmu yang kau ada? Kau tak tahu aku mengaji mana? Aku tahulah ni. Tak boleh. Ya? Sepatutnya, kalau dia seorang yang cerdik, dia tidak akan berlawan dengan orang bodoh. Sebab itu menunjukkan kebodohan dia. Dah awak pandai, buat apa nak berlawan dengan orang tak pandai? Kalau sesama pandai, kedua-dua orang sebenarnya tak pandai. Sebab apa? Berbalah pada satu perkara, sedangkan Nabi togah orang tu untuk jidal, bergaduh-gadah, berlawan, bertikam lidah. Maka pada hakikatnya tiada manusia yang besar. Tak ada manusia yang besar. Sebab tu kata Sina Ali Zainal Abidin, cicit Nabi SAW, engkau diciptakan daripada titis air yang hina, esoknya engkau menjadi bangkai, mayit, bangkai lah. Di tengah-tengahnya engkau sombong. Mengingatkan manusia. Kayak mana kehebatan? Tak ada hebat. Awal pun tak hebat. Ujung pun tak hebat. Kenapa di tengah-tengah ni nak dia rasa hebat? Orang yang loser, tiba-tiba dia nak mengisytiharkan diri dia hebat. Kita tahu dia tak pas, peksa pun tak pas. Dia adalah tak datang kelas, lepas tu peksa pun tak pas. Tapi antara dua dia action. Dia kata dia best student, dia dapat dinli. Semua kamu bohong cerita tu. Maka itu adalah sebesar-besar dusta. Maknanya bukanlah sikap seorang manusia yang tahu asal usulnya, lalu dia merasa sombong. Tak. Kebesaran dan kebaikan seorang hanya dapat diketahui jika ajalnya adalah husnul khatimah. Kalau nak tahu hebat seorang, bila dia mendapat husnul khatimah. Apa itu husnul khatimah? Kesudahan hidup yang baik. Apa yang baik? Yang dia lakukan sebagai manusia sepanjang hidup dia, dia tahu bahawa dia akan kembali kepada Allah SWT dengan segala kebaikan. Adapun makam-makam seperti wali, iaitu kekasih Allah, dia mencintai Allah, lalu Allah mencintainya. Itu wali. Kalau dia mencintai Allah, Allah tak cinta dia, bukan wali. Macam mana nak tu? Dia cakap dia sayang Allah Ta'ala. Tapi Allah Ta'ala tak sayang dia. Kenapa? Tak ada ciri-ciri orang yang nak menjadi kekasih Allah. Kasih Allah ni orang yang menjaga perkara wajib dan rajin melakukan perkara yang sunat. Antara ni lah. Kemudian bila dia menjadi kasih Allah, dia mendapat apa? Karamah, kemuliaan pada Allah SWT. Makam yang kedua tinggi sikit. Bolehlah dikatakan makam siddiqin. Kemudian makam-makam ini termasuk apa yang dibahaskan oleh Imam An-Nawawi dalam Bustanul Arifin. Dikatakan bolehkah makam seorang wali itu berubah? Dikatakan boleh berubah. Atas takdir. Kata Qadhi Iyad, Fudail bin Iyad, kalau takdir menentukan dia, memanglah boleh berubah. Kan? Maksudnya Allah Ta'ala berkehendak, walaupun dia seorang wali. Tetapi, kata ulasan dalam kitab tersebut, kalau wali itu yakin dia akan mati dalam dia seorang wali, maka itu merupakan karamah baginya. Kemudian, yang ketiga, husnul khatimah. Dan makam ini yang tertinggi kerana orang tidak akan melakukan kesalahan lagi kerana dia telah berhenti jadi orang. Maknanya dia matilah. Ya? Dia dah tak ada apa-apa, dia dah mati. Maka itulah yang terbaik. Ini berarti dia adalah seorang yang kerdil meskipun dia merasakan dirinya besar. Untuk itu jauhlah sifat-sifat buruk tersebut. Maknanya orang yang mati dan dia tak ada benda yang mati ini melemahkan, kiamat berakhir. Kan?
maka seseorang yang merasakan dia hebat tadi, dia mati juga. Maka kematian itulah yang menentukan sama ada benarkah dia hebat semasa hidupnya atau pada anggapannya sendiri saja. Dalam Quran, nas dan ayat jelas menunjukkan kewajipan menjalankan ibadah batin dan menjauhi maksiat batin. Batin ni apa? Yang tak nampak. Zahir yang nampak, batin yang tak nampak. Kalau kita tengok fahsya wal munkar. Fahsya itu kata ulama dosa-dosa batin. Mungkar itu yang dilakukan anggota zahir. Ayat Al-Quran membicarakan hukum lahir, jumlah tidak kurang daripada 500 ayat. Sedangkan ayat membicarakan tentang ibadah batin merangkum di awal hingga akhir, di samping turut membahaskan masalah maksiat batin. Kalau yang zahir 500 ayat. Zina, mencuri, minum arak, makan babi, kan? Tapi maksiat batin daripada awal sampai akhir dibincangkan, telah dibahaskan dalam Al-Quran. Allah memerintahkan umatnya menjalankan ibadah batin seperti sabar, tawakal, ikhlas dalam menerima takdir, selalu mengingati kurnia Allah dan sebagainya. Maknanya tuan, kita ni zahiran wa batinan. Sebab kita ada unsur zahir dan kita ada unsur batin. Batin ni apa? Batin ni tak nampak. Okey, katalah kita berkata-kata. Sekarang kita bercakap menggunakan lidah, mulut, peti suara, ada perkataan. Saya cakap contoh. Saya, semua orang dengar. Dan saya pun boleh bercakap dalam hati. Tuan-tuan pun boleh. Sebab kita banyak cakap dalam hati. Kadang dalam hati lebih banyak daripada yang keluar. Dalam hati bercakap. Kan? Nyanyi dalam hati pun ada. Nyanyi dalam hati. Mana datang kan? Ada bunyi tak? Ada bunyi. Suara siapa? Suara kita lah. Kalau kita nak dengar suara orang lah keluar. Dengar radio. Tapi radio tak ada. Dengar lagu tu. Dia tengok-tengok di sana. Nah, dia menghayati. Maka yang zahir itu zahir, yang batin itu batin. Yang zahir itu manusia nampak, yang batin itu Allah nampak. Sebab tu dalam Quran ketika ayat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Amana rasulu bima unzila min rabbihi wal mu'minun. Sebelum tu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yahsikum billah. Maknanya kau nyatakan, yang kau sembunyikan, Allah Ta'ala mengetahui segalanya. Sahabat bila turun tu, sahabat takut. Maknanya yang kita niatkan satu yang buruk, ditulis juga. Maka turun ayat amana rasul bima unzila ila min rabbi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Maknanya diturunkan kepada Nabi dan Rasul tu apa yang diturunkan tu mereka beriman kepadanya, dengan arti kata apa yang dibuat tu ditulis, yang belum diperbuat tak ditulis. Maknanya baru berniat, belum ditulis dosa sehingga dilakukan. Barulah sahabat bertenang. Jadi ibadah batin seperti sabar. Ibadah tu sabar dengan apa? Dengan mengerjakan perintah Allah dan meninggalkan larangan. Sabar kedua-dua. Tawakal, berserah, ikhlas dalam menerima takdir. Maknanya kerana-Mu ya Allah, Kau tentukan apa yang berlaku tadi, Kau suka tentang kau itu, aku pun suka. Boleh tak itu tuan? Kita tak. Kita suka, yang kita suka, kita suka. Yang kita tak suka, kita tak suka. Maka itu bukanlah sifat orang yang ikhlas ataupun zuhud. Yang zuhud ini bersyukur dengan keuntungan. Yang disuka tu untunglah tu. Yang dia tak suka itu, dia reda. Bila dia hilang sesuatu, dia reda. Dia mendapat satu nikmat, dia bersyukur. Reda ni yang susah ni kan. Bila hilang tu, hilang pen pun menjerit-jerit. Pen sebatang hilang. Lepas tu dia pun buatlah satu kiasan. Sebab pen ni lah aku dah tak boleh tulis cek. Aku nak tulis cek 1 juta. Maknanya nilai pen ni 1 juta tu tak. Aku cari sampai jumpa. Satu hal lah cari. Dia nak pen tu juga lah tu. Tak nak pen lain. Maka tak adalah dia. Ada dia punya perasaan. Reda dia tu. Di atas ujian tak ada. Dia nak jadi juga atas kondak dia. Sedangkan Allah SWT tidak memberi makhluk hamba-Nya itu apa yang dikehendakkan oleh hamba itu. Dia tak bagi. Sebab Allah Ta'ala maha mengetahui. Allah Ta'ala memberi atas apa yang diperlukan. Dan Allah Ta'ala itu tahu apa yang makhluk hamba-Nya itu perlukan.
Macam seorang doktor, dia bagi kita makan cukup-cukup untuk kita hidup ya. Kalau kita masuk wad. Dia masuk air tu, dia dah sukat dah tu. Cukup untuk kau hidup selama kau di dalam pemerhatian kami. Ubat pun banyak. Ni dia bagi. Kecil ubat. Boleh kita cakap doktor, kenapa? Doktor balas 2 ubat ni. Doktor bagilah 3 biji sekali. Senang cepet saya elok. Doktor cakap, kalau saya bagi 3 biji, besok pagi awak masuk lantong hijau. Bilik mayat duduk kan. Kita ingat kalau lebih itu cepet elok. Rupanya overdose istilah. Macam budak dadah overdose, dah terlebih dos, tarik ngap bum jalan. Maka Allah lebih mengetahui sebab Allah cipta kita. Jadi dia tahu keperluan kita banyak ni. Bila nafsu mengatasi akal, maka timbulnya fitnah ujian. Takdimul hawa anil akli wa huwa aslul fitan. Mendahulukan hawa nafsu daripada akal, asalnya ujian. Maka inilah yang berlaku. Makan berlebihan, tidur berlebihan, cakap lebih, semua lebih. Maka tak ada guna. Berbahaya kepada diri sendiri. Jika ibadah batin tersebut nyata-nyata diperintahkan oleh Al-Quran dan Hadis, maka tidak ertinya keislaman seorang jika masih suka mengganggu orang lain. Berbohong, derhaka terhadap orang tua, suuzon terhadap sesama Muslim, dan sifat-sifat tercela yang lain. Makna dia, kalau orang itu mengaku dia Islam, kemudian dia tahu bahawa apa yang diperintah Al-Quran dan Hadis itu ada, tiba-tiba dia mengaku dia beriman, beramal soleh, tapi suka mengganggu orang, suka mendatangkan usaha, berbohong, daka, maknanya dia tidak ada makna dia dalam dia melakukan ibadah. Sebab apa? Ibadah batin yang tadi dia tidak dapat menyelami, bahkan dia terkena penyakit hati, ya, sifat-sifat mazmumah. Sifat mazmumah ni menyerang orang yang acah-acah fahamlah, yang acah-acah beriman. Apa sebab kita panggil acah-acah? Sebab memang dia acah-acah. Kalau dia betul-betul beriman, dia takkan buat yang tu. Kan? Nampak macam pakai serban, pakai jubah, sepak orang. Orang tengah sembahyang lah tu. Dia tu acah-acah. Tak faham. Nampak macam okey lah dia ni. Bertungkek pakai. Tak nak belanja orang makan, kodokut. Acah-acah lah tu. Macam tu lah. Kodokut. Nampak orang minum panggil wet, tak terang akan kena bayar. Kodokut lah tu kan. Duit ada. Dia ni kisah dia. Nabi cakap, afshu salam wa atimu ta'am wa silul arham wa sallu bil laili wan nas niyam. Maki sebarkan salam, bagi orang makan. Sambung silaturahim, sembahyanglah malam waktu orang tidur. Dia ambil satu ya. Dia tak boleh ambil semua, jangan tinggal semua. Tapi dia ambil sembahyang malam, dia ambil. Dia rajin sembahyang malam, tapi suka putus silaturahim. Rantai itu putus, tuan-tuan. Dia kompek-empek itu mesti ada. Dia suka sebar salam, dia pun suka bagi orang makan. Dia pun suka menyambung silaturahim, dia pun suka sembahyang malam. Dia tak mahu, dia suka sembahyang malam, tapi dia suka putus ni. Tak mahu dia. Dia berantai, bersambung. Dia tak boleh pilih satu. Aku nak ambil bagi orang makan boleh tak? Tapi aku tak nak puasa. Tak boleh, kau kena puasa. Bagilah orang makan lepas tu. Tapi kalau dia tak puasa, dia bagi orang makan, dia boleh masuk syurga tak? Kalau Allah Ta'ala berkehendak kau masuk syurga, apa masalah? Kan? Tetapi bagi seorang hamba, tugas dan tanggungjawabnya ialah beribadah. Selagi apa yang dia mampu kerjakan, dia kena buat. Dia tak boleh nak pilih, dia nak sembahyang, dia tak nak puasa. Dia nak puasa, dia nak sembahyang, tak nak zakat. Dia tak boleh. Dia kena buat. Sebab tu haji pun kena berniat. Dia tak boleh. Sekarang dia punya zaman, tak payahlah, lupalah cerita haji. Tak boleh. Dia mesti berniat untuk mengerjakan haji. Itu kewajipan. Tapi kalau tak ada kesempatan, ala kulli hal wa fi kulli hal. Mana Allah Ta'ala itu maha mengetahui. Apabila adanya rukhsah, apabila adanya masyaqqah, adanya rukhsah. Bila ada kesusahan, di situ ada kelonggaran. Tapi kelonggaran itu bukanlah dalam arti kata memansuhkan tauhid ibadah itu, tidak. Digugurkan setelah dia berniat. Ya, dia berniat. Macam kita sembahyang, kita mesti berniat. Sebab tu jamak. Kena berniat nak takhirkan salat zuhur ke dalam waktu asar. Kena berniat dalam waktu zuhur tu.
Tak boleh main qadah-qadah, dah habis ke tu. Macam tu kita tak boleh. Tak ada, dia tak masyru', tak mengikut kaedah. Kalau dia nak mentakhirkan zuhur ke dalam asar ataupun maghrib ke dalam isyak, dalam waktu maghrib atau dalam waktu zuhur, mesti dia wajib dia berniat untuk mentakhirkan solat. Nah, itu baru dia betul kaedah. Dia tak boleh main punggah-punggah. Begitu lah ibadah haji. Aku nak pergi, ya Allah. Berusuh, daftar, dan sebagainya. Kemudian tunggu, 100 tahun tak sampai, dia pun mati. Mati dia dalam, dia berniat untuk melakukan ibadah. Jangan tak ada niat, tak ada usaha langsung. Sebab tu orang nak bangun malam pun ada niat. Kalau kita tak ada niat, memang tak lepeh. Bangun pergi bilik air, lepas tu tidur lah balik. Bangun tengok TV, bangun makan, bangun wet Maggi, itu lah. Bangun. Tapi kalau dia berniat, ya Allah, malam ni nak bangun tahajud, tolong ya Allah, bantulah aku, beri aku kekuatan. Kekuatan ni bukan kekuatan untuk bangun, kekuatan untuk ambil wuduk semayang, itu maksud kekuatan. Bukan kekuatan tu bangun, lepas tu angkat borek, bukan. Semayang tu walaupun angkat borek 1000 kilo sekali pun, kalau dia tak ada kekuatan untuk salat, dia tak boleh salat. Dia tak boleh nak semayang. Kita tengok tuan, kita tengok telefon kuat kita. Bila tengok Quran kita jadi lemah. Lepas tu titit bunyi WhatsApp, hidup dia nyawa kita. Macam mana tu? Allah Ta'ala tak tolong kita sebab apa? Nafsu kita tu kita ikut. Yang ni aku nak, yang ni aku tak nak. Ni kendian lah. Bila kerana Allah, kendian. Kerana diri sendiri, copek. Itu yang dikatakan nafsu. Orang Muslim yang demikian tidak ada beza dengan non-Muslim. Makna dia, sifat-sifat tercela ini tadi, samalah dengan orang yang tidak Islam. Orang tak Islam tu dia tak ada password. Yang ini lupa password. Apa beza orang tak ada password dengan lupa password? Dua-dua tak boleh keluar. Nombor PIN lupa, yang satu dia tak ada nombor PIN langsung. Yang seorang ni lupa nombor PIN, dua-dua kad kena telan. Maknanya tak payah duit, dua-dua pun boboi. Dia kena ada nombor PIN. Tam, titit, keluar. Betul. Jadi, awak ada nombor PIN kan? Ada, tapi tak ingat ya? Padan muka. Tunggu hari Senin, bank buka. Baru boleh keluar kad. Yang awak pula, saya langsung tak ada nombor PIN. Apa saya tak ada? Mana saya tak peduli, saya ambil kad. Awak pun sama dengan dia, dua-dua tak boleh keluar duit. Balik. Maka, dia tahu bahawa Tuhan itu wujud, tapi hatinya busuk seperti iblis. Kesimpulannya ibadah hati memang sesuatu yang penting. Mana kita ni berburuk sangka. Buruk sangka bila kita dapat, kita ingat kita wali. Bila kita tak dapat, kita ingat kita dah kena benci. Kita tak tahu bahawa yang kita tak dapat itu pun nikmat. Yang kita dapat semayang itu nikmat. Kehidupan itu nikmat. Dapat mengenal Allah itu nikmat. Dapat duduk dalam majlis ilmu itu nikmat. Yang kita tahu nikmat itu ialah duniawi. Ada duit, ada kereta, ada rumah besar, itu nikmat. Selain daripada itu bukan, salah. Ya. Nyawa itulah nikmat. Sebab nyawa itu, kata ulama, sebagai modal perniagaan ini ialah amal soleh. Allah dengan tegas melarang perbuatan maksiat batin. Begitu juga hadis Nabi SAW di mana majoriti hadis sebut daripada hadis mutawatir. Sehubungan dengan itu Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa 'alallahi falyatawakkalu in kuntum mu'minin. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan kepada Allah jualah hendaklah kamu berserah. Ini setelah kamu bertindak menyerang, jika benar kamu orang-orang yang beriman. Mana tawakal ni berserah kepada Allah SWT. Bila nak tawakal? Hidup menyawa kita ni tawakal. Ya, kita keluar rumah, kita dah bertawakal lah. Habis yang kita dengar, kena buat doa baru tawakal, itu maknanya kita serahkan setelah kita buat, kita tahu bahawa usaha kita tidak memberi bekas. Tak memberi manfaat, tak mendatang mudarat. Doa kita pun sama, maka kita serah pada Allah SWT, terserah padamu ya Allah. Begitu juga sebenarnya bila kita keluar rumah, kita bertawakal. Kita pun tak tahu apa yang kita nak buat. Walaupun dalam hal kita merancang dan kita tahu kita nak pergi kerja, tapi kita serah pada Allah SWT, sebab wallahu alam segala dan mengetahuan Allah, sampai tak aku ke pejabat hari ini, sampai ke tidak destinasi, semua dalam pengetahuan dan genggaman ya Allah. Tapi kita berdoa bila kita bertawakal, Ta'ala hantar malaikat. 70,000 malaikat mengiringi perjalanan kita. Bukankah itu satu daripada keselamatan?
Bagi orang yang faham, kita tak nampak malaikat tapi kita yakin bahawa bila kita serah urusan kita kepada Allah SWT, kita wakil kepada Allah. Tawakal maksud kita wakilkan, maka Allah Ta'ala tu maha segala-galanya. Apalagi yang kita nak runsing kan tuan-tuan. Kita menyerah pada yang empunya. Kita serahlah ke tuan rumah, saya serahlah majlis ni pada tuan. Tuan lah yang tahu rumah ni rumah tuan, ke mana dia mapi apa semua, baik-baik. Sini pun kampung tuan, tuan yang kenal, saya serahlah. Kan kita berlapang dada. Tapi kalau kita orang luar yang tak tahu, orang suruh kita, mana kita tak kenal orang. Tempat ni kita pun tak tahu, rumah ni pun kita tak tahu dia ni three face ke mana, dia mesti usaha, payah ni. Betul tak? Ni kita berserah pada yang empunya Allah SWT. Maka tidak ada sanksi. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim walahum yahzanun. Ketahuilah bahawa para kekasih Allah itu la khawfun alaihim. Mereka itu tidak ada ketakutan. Sebagian ulama mengatakan di dunia dia tak takut. Apa pun berlaku dia relax. Sebab dia ada Allah SWT. Walahum yahzanun. Di akhirat nanti pun dia tak ada bimbang. Sebab apa? Sebab keadaan di dunia mungkin dia tak takut. Apa yang ke akhirat dia nak bimbang? Sebab kehidupan seorang itu, orang itu akan hidup seperti mana dia dimatikan dan akan dibangkit oleh sama keadaan. Kalau dia kelang kelibut, ya, kelang kelibut mati, ya, bongkar pun kelang kelibut. Kalau dia bertenang, dia berserah pada Allah, mati pun berserah pada Allah, dibangkitkan di akhirat nanti dalam keadaan dia berserah pada Allah SWT. Tawakal menunjukkan kekuatan iman dan hukumnya adalah wajib. Sebagaimana wajib memberikan sembahyang, berpuasa, menunaikan haji dan bayar zakat. Firman Allah SWT, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Dan bersyukurlah kepada Allah jika betul kamu beribadah kepadanya. Mana bersyukur ni tuan-tuan? Bersyukur ni orang yang faham, dia menyerah kepada Allah SWT. Salah satu daripada tanda orang bersyukur, dia mengerjakan ibadah. Sebab dia tahu dia diciptakan untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk dia beribadah. Bukan dia beribadah sebab dia nak masuk syurga, bukan dia beribadah sebab dia takut neraka, bukan dia beribadah sebab mak mentua dia datang rumah, bukan dia beribadah sebab dia duduk dalam kawasan orang semua pergi surau masjid, bukan dia beribadah sebab bini yang garang suruh sembahyang, bukan dia beribadah sebab kerja dia memang dah duduk kat masjid, bukan. Tapi sebab dia diperintah oleh Allah SWT untuk melakukan ibadah. Satu kisah zaman Bani Israel, Allah SWT mengarahkan malaikat bagi tahu seorang hamba-Nya yang beribadah bahawa namanya ada di pintu neraka. Maka apa jawab hamba itu? Urusan neraka syurga itu urusan Tuhanku, urusan aku ialah melakukan ibadah semata-mata kerananya. Lalu naik malaikat tadi. Allah Ta'ala bertanya, sedang Allah Ta'ala maha mengetahui. Maka dikata oleh malaikat seperti mana dikata oleh hamba tadi. Maka Allah SWT perintah malaikat khabar kepada dia, namanya ada di pintu syurga. Jadi dikhabarkan, sama juga dia cakap, syurga dan neraka adalah milik Allah SWT. Yang kono aku buat ialah melakukan ibadah tanpa gagal. Boleh tak kita buat itu, tuan? Kita nak mengharap. Ya. Bila kita rajin ibadah, kita doa tak dapat, dah kita bangih merajuk kita Allah Ta'ala. Malah nak pergi surau masjid. Payah mana, sakit macam-macam, lepas sakit-sakit. Yang duduk tak pergi mana-mana tu, eloklah sihat. Merajuklah tu. Kan? Jangan. Ya, sebab apa? Setiap Allah Ta'ala pilih untuk kita, Allah Ta'ala suka untuk kita, maka kita terlebih suka sepatutnya. Sebab tu hukum tawakal itu wajib. Orang yang tak bertawakal, maknanya dia boleh memutuskan sendiri. Inilah faham-fahaman yang salah timbul. Jabariyah, orang yang seperti mengatakan dia ni digagahi, dia tak boleh apa. Allah Ta'ala dah tetapkan. Dia minum arak ni sebab Allah Ta'ala tetapkan begitu. Dia kalau tak ada kekuatan, dia tak boleh angkat cawan dia nak minum. Tapi Allah Ta'ala dah beri dia. Itu salah. Qadariyah pun begitu juga. Telah ditakdirkan setiap perkara tu, kita berhak mentakdirkan. Kita nak minum air sejuk boleh, nak minum arak boleh. Semua kita boleh buat. Pun salah juga. Mu'tazilah. Kemudian Khawarij. Ini paham-paham yang salah. Yang benar, Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahawa kita yakin takdir tu memang dah ditentukan untuk kita, tapi kita diberi akal fikiran,
diberi nafsu, diberi segala lah untuk kita menyeimbangkan. Maka kita tengok mana yang kita ikut. Kalau kita mendahulukan nafsu, tak betul. Kita mendahulukan akal, akal kena ada dipimpin dengan ilmu. Ilmu pula macam mana? Nabi cakap wajib menuntut. Di mana nak belajar? Belajar di sini. Apa ilmu nak belajar? Taraktu fikum amrain in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Kitabullah wa sunnati. Aku tinggalkan dua perkara ni. Kau berpegang pada keduanya, nescaya kau tidak akan sesat. Kitabullah, Al-Quran wa sunnati. Al-Quran nak macam mana nak difahamkan? Macam mana nak ditakwil, maka kono mengaji juga. Dirujuk kepada ulama-ulama yang diperakukan, yang diajar oleh Nabi, para sahabat, tabi'in. Jangan kita komplain, kita pun tak cukup ilmu, kita nak komplain ulama terdahulu. Salah. Maka itu dikatakan beradab dengan ilmu. Tawaduk. Ada ilmu bukan untuk mendapat jawatan, ada ilmu bukan untuk mendapat penghormatan, ada ilmu untuk diamal dan disampaikan. Begitu keadaan. Kalau tak dapat, belajar, mujahadah lagi, macam main bola, belajar, berlari, bertraining. Lawan ni bulan depan, yang pergi berlari hari-hari tengah padang tak apa, bulan depan tak, kena training. Besok pada perlawanan yang sebenar, baru kita rasa fit badan dia, cukup stamina. Sama dengan mengaji. Tak faham, belajar lagi, tak faham, belajar lagi, tak faham. Belajar lagi, udah faham pula, riak, tak apa. Belajar lagi sampai hilang riak. Sedekah begitu juga. Ambil gambar ni nak masuk duit, nak tabung. Riak. Kali yang ke-100 hilang riak dah. Pasal selalu sedekah. Sampai dia tak sadar bahawa dia dah bersedekah. Outright. Sebab tu kita ingat dua perkara, kita kena lupa dua perkara. Apa yang kita kena ingat? Kebaikan orang pada kita dan kejahatan kita pada orang. Ini kita kena ingat. Apa yang kita kena lupa? Kejahatan orang pada kita dan kebaikan kita pada orang. Ingat ya, dua yang kita kena ingat, dua yang kita kena lupa. Yang kita kena lupa, kebaikan kita pada orang. Jangan ingat. Encik lah yang tolong saya masa saya habis minyak. Ya kah, saya tak perasan, tak maaf. Memang kita tak pernah ingat. Ini tolong orang sekali, ingat 10 tahun. Tu balik-balik sebut dah. Itu yang balik-balik sebut dia tolong orang lah mujan habis minyak. Tak ada cerita lain. Yang seorang ni pula tolong orang 100 kali, tak pernah ingat. Pasal apa? Dia tolong orang 10,000 kali. Jadi mana nak ingat banyak mana? Jadi yang kena ingat keburukan kita pada orang. Hari ni ramai betul dan marah. Apalah teruk mana ni. Kan? Gak Fir'aun pun tak setahu aku ni. Fir'aun pada masa dia relax ni aku macam marah. Kemudian kebaikan orang pada kita kena ingat. Qasah baik orang tu, ya Allah. Apa aku tak boleh jadi macam dia? Orang ni pun baik. Apa aku tak boleh baik macam dia? Orang ni pun baik. Tu kena ingat. Lupa kebaikan kita pada orang jangan ingat, dan keburukan orang kita jangan kita ingat. Cik tak ingat ke saya lempang cik lu? Ya ke? Saya tak ingat. Dah lama. Bagus. Ini tak kono lempang kalau terika sampai nak mati. Kau yang lempang aku dulu kan, lempang ni. Jangan. Ya, cukup sekadar itu dulu. Kita baca untuk malam ini yang baik pada Allah SWT, yang salah dan silap daripada kelemahan dan kebodohan diri saya sendiri. Saya minta ampun, minta maaf. Adakah apa-apa yang nak dibetulkan, ditambah atau yang kurang jelas? Kalau boleh jawab, saya jawab. Tak ada, kita tangguhkanlah kemudian. Ya, Kak. Dua perkara yang kita kena ingat, dua perkara yang kita kena lupa. Yang pertama, kita kena ingat kebaikan orang pada kita dan keburukan kita pada orang. Itu kena ingat. Maknanya sifat baik orang pada kita kena ingat. Sifat buruk kita pada orang pun kita kena ingat. Dua perkara yang kita kena lupa, terbaliklah. Kebaikan kita pada orang kita kena lupa. Keburukan orang pada kita kena lupa. Maksud apa? Bila kita nak tidur tu lupakan keburukan orang, maksud kita maafkan semua orang. Ya Allah, aku maafkan segala kesalahan manusia, hamba-Mu pada hari ini ke aku yang mengocikkan hatiku melalui perkataan, perbuatan, pandangan, apa segala-gala, aku maafkan ya Allah. Kemudian kita ingat keburukan kita pada orang, kita minta ampun ya Allah, ampunkanlah segala keburukan diriku.
Aku dah mencolor sekian orang, mengaibkan sekian orang, memfitnah sekian orang. Segala-gala aku dah buat, ampunkan kesalahan aku itu, dan aku minta orang yang aku buat segala-gala pada dia ni pun memberi keampunan pada aku, ya Allah, di dunia ini ataupun di akhirat. Baru tidur. Ya, mana itulah. Ya. Okey, cara dia, kita kena ingat bahawa segala itu yang berlaku tak ada kebetulan. Orang yang kono bagi signal buat cina tangan no, dia tak ada kebetulan dah. Dia dah disuruh dek JPJ sebelah tu buat. Mana kalau nak lulus ujian kau kena buat. Yang kita berkipih tangan. Okey, signal ke kanan, tangan kanan. Signal ke kiri, pang, ke kepala orang tu ketuk. Bukan tangan kiri. Signal ke kiri, pusing sini, JPJ. Contoh. Makna diarahkan. Bila diarahkan kita patuh, ikut, tunduk. Itu maksud Islam. Muslim itu ialah tunduk, patuh, mengikut, redha. Tak ada dakwa dakwi. Kepada siapa? Kepada yang menentukan. Siapa yang menentukan? Allah SWT. Ya Allah, kau jadikan aku begini, ada ujian ni. Aku redha, aku bersyukur. Kau bagi aku macam ni. Bila berlaku begini pula, yang kita tak suka, ya Allah, kau tentukan ni tentu ada hikmah. Yang kau maha mengetahui. Aku tak tahu, ya Allah. Aku redha, beri aku kekuatan menghadapinya, ya Allah. Aku tak kuat. Dan kalau boleh jangan kau uji aku dengan satu yang aku tidak mampu untuk menghadapinya. Makna cikgu, kita kena faham bahawa segala yang berlaku itu tak ada kebetulan, tak ada yang kebetulan di muka bumi ni. Melainkan ditentu oleh Allah SWT yang maha menentukan. Yang mentakdirkan. Sebab tu kita kena banyak berdoa. Doa silah mukmin. Doa itu senjata orang mukmin. Senjata ni maksud yang menjadikan kita berani untuk kita bawa mana-mana apa-apa hal berlaku senang. Ini kita minta, ya Allah, minta itu, minta ini, minta. Kita minta kebaikan, lalu datang sesuatu, itulah yang baik. Walaupun pada mata kita tak nampak tak baik, dalam Quran sebut, boleh jadi kau menyukai sesuatu, padahal tidak baik bagi kamu. Boleh jadi dia, antakru syai'an wa huwa khairun lakum, boleh jadi kau benci satu tapi baik untuk kamu. Kita suka gula, sedaplah gula ni, manalah, tak elok, bahaya. Pahit ni apa ni, tak naklah, elok. Macam itulah. Jadi maknanya bila berlaku satu tu, Allah SWT menentukan. Kenapa aku kena? Sebab dipilihkan untuk kita. Allah Ta'ala pilihkan untuk kita, takkan kita nak panggil. Tapi, dalam satu ni, Syekh Nurdin cakap, berdoa tu, kita boleh seolah-olah macam kita paksa Allah Ta'ala. Itu kita berdoa, kita manja Allah Ta'ala minta. Ya Allah, aku nak juga. Tak peduli, aku nak juga. Menenangi kita. Dapat tak? Dapat. Malaikat lindung. Kalau kita berdosa, malaikat lindung, simpan. Tak sampai doa kita tu. Maka Allah Ta'ala bertanya, Allah Ta'ala maha mengetahui. Kenapa disimpan? Dia banyak maksiat, ya Allah. Dia dah menangis-nangis, minta dah. Lapihan. Lepas sini doa tu. Ya? Macam tu. Sebab tu kita, kono macam budak kecil minta. Nak, tak kira, nak juga. Kita sahabat pun dia nak juga. Bagilah, ambil lah. Macam tu lah, seolah-olah. Ya? Kita boleh minta sebab kita tahu Allah Ta'ala itu maha memberi. Allah Ta'ala beritahu malaikat, aku dah bagi tahu, hamba aku dah janji. Kau minta aku bagi. Dia dah minta, aku nak bagi ni. Jangan tahan doa tu. Malaikat ni bukan lah, tuan-tuan. Dia kadang nyakat juga dah. Kita banyak dosa, tahan lah. Biar Allah Ta'ala tahu, ini doa. Hamba aku berdoa, dia menangis dah. Buat sini, aku nak bagi. Allah Ta'ala tahu. Dia ni nak jadi cerita supaya kita tahu. Ya, bukanlah malaikat tu dengki, tapi keadaan kita ni memang dah macam tu. Malaikat tak ada dosa. Jadi kita tahu bahawa Allah SWT itu menentukan. Kita tak suka, dia bagi. Kita suka, tak dapat. Tapi itulah yang Allah Ta'ala pilihkan untuk kita. Maka kita suka. Ada satu sahabat nama yang sakit berpuluh-puluh tahun sakit dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lupa nama dia. Jadi satu orang sahabat menziarah sahabat ni, menangis sahabat. Lalu ditanya oleh sahabat yang sakit ni, kenapa kau menangis? Aku kesian tengok kau. Kata sahabat yang sakit ni, kau jangan kesian. Aku suka ke atas satu yang Allah Ta'ala suka pilihkan ke atasku. Dan untuk maklum engkau, jangan beritahu orang lain.
Hari-hari malaikat datang menziarah aku. Sebab tu salah satu daripada doa aku, supaya datang malaikat menziarah aku sebagaimana mereka menziarah para rasul. Dan aku didatangi malaikat hari-hari sejak aku sakit ni. Jalan tak? Ya. Itu perkara yang tersirat yang kita tak nampak. Al-arif billah, orang yang Ta'ala perkenalkan diri, dia nampak benda ni. Jadi Allah SWT mengenalkan diri kepada hamba yang dia kendaki dengan cara, yalah, kalau orang soleh, orang alim, orang al-arif billah cakap Allah Ta'ala nak bergurau dengan hambanya, adalah yang Ta'ala beri. Tahan ke tidak gurau tu contoh. Kalau dia kenal Allah SWT, dia tahan, tak ada masalah. Ya Allah, kan, kau ambil lah. Semua-semua ni aku dah tak nak lah. Itu contoh. Boleh ke? Jadi kita faham. Faham tu tak boleh separuh-separuh. Cakap boleh lah, kau tak kena. Tak faham tu dah. Cuba kau kena. Suruh sabar-sabar. Tu tak boleh lah. Belum kita dah. Kita habis nak suruh apa? Salah cakap pun suruh sabar ni. Contoh. Jadi kita jangan marah pula sebab dia belum sampai. Ya, sampai satu waktu saya ingat betul lah. Sebab Nabi kata orang yang bersabar di atas kematian anak redha, 3 orang, maka dia akan diberi pahala syurga. Sahabatnya kalau 2 macam mana salah? 2 pun boleh Nabi kata. Macam itulah dalam riwayat. Kalau seorang pun boleh. Maknanya tadi nak menunjukkan redha. Redha tentang apa? Tentang musibah yang melanda. Allah Ta'ala menentukan kesedihan kita memang tak boleh tanggung. Tapi Allah Ta'ala dah nak itu ke atas kita. Bagaimana kita menghadapinya? Itulah kembali kepada Allah dan kembali kepada Rasul. Nabi pernah pesan begitu. Nabi nak wafat, malaikat Jibril menangis, malaikat Israel menangis. Nabi nak wafat ni, nak tekan-tarik nyawa menangis. Sina Jibril tak nak pandang. Tak sanggup lah kan. Tapi itulah Allah Ta'ala tentukan. Kata Nabi SAW, Israel perlahan sikit, aku ni kasih Allah kata Tuhan. Tahu ya Rasulullah, ini paling perlahan dah ni. Macam mana kan? Maknanya tadi sesuatu yang dah ditentukan tu, walaupun para Nabi SAW kasih Allah sendiri pun, Allah Ta'ala dah tentukan begitu untuk baginda. Dan malaikat ni tadi pun dah tahu dah, tak sanggup lah. Maknanya tadi untuk apa? Tapi itulah ketentuan. Tak ada pengecualian. Kan? Tapi dunia ni maknanya ujian di dunia ya. Dah masuk dalam kubur, tak ada ujian mungkin lah. Itu dah tinggal hukuman, balasan. Ujian di dunia ni orang diuji. Dalam kubur tak ada ujian lagi dah. Taraktu ani idza mata ibnu adam min qata'a ila min salas. Bila mati anak Adam semua putus kecuali 3, sadaqatun jariyatun wa ilmun tafa'u bi wa waladun salihun yad'u lah. Anak yang soleh mendoakan, ilmu manfaat yang diberikan, dan sedekah jariah dibuat. Masa itulah ujian datang ke atas anak, ke atas ilmu, ke atas harta. Bila dah mati habislah, tak ada ujian lah, tinggal masuk kubur, tinggal nak kena soal jawab di mahsyar. Ya, inilah tempat yang kita diuji. Tempat yang kita faham dan kadang-kadang kita tak faham, ibarat kita meniti pematang terjatuh dalam lapak, berlumpur kaki, basuh kaki, jalan balik. Jangan berhenti daripada berjalan, sebab di ujung sana ada satu yang kita tuju, dan itulah negeri yang kekal abadi. Ya. Faham dia takkan datang faham sekali, sebab tu para ulama pun dia ada tingkatan, al-imam, al-hujjah, apa lagi, al-hafiz, kan? Adalah yang menghafal 10,000 hadis, 100,000 hadis, 300,000 hadis. Dan ulama' tu pun ada yang Imam Syafi'i sekian kelebihannya, Imam Nawawi sekian kelebihannya, Imam Ghazali sekian kelebihannya. Bukan semua orang yang macam tu. Jadi, kalau macam tu Allah Ta'ala ni lah. Macam mana kita tak boleh macam tu? Dan memang kita tak boleh. Tapi boleh tak kita masuk syurga sama? Boleh. Sebab tu al-ulama' warasatul anbiya'. Nabi cakap, ulama' itu pewaris para nabi. Apa yang diwaris? Kalam dakwah. Yang mengajak manusia dekat pada Allah SWT, menyelamatkan daripada neraka. Itu saja. Melalui cara mana? Tak dapat kita nak pastikan. Cara kita mengaji kitab ke, cara kita sedekah, cara kita bola kucing, cara kita ta'zim mak ayah ke, cara tak mana. Yang penting Allah Ta'ala beri kasih sayang, selamatlah kita. Kata Imam Ghazali, aku masuk syurga sebab bagi lalat minum. Aku sedang, ni lepas Imam Ghazali wafat,
murid dia tanya, apa yang menyebab engkau masuk syurga? Kata Imam Ghazali, ketika aku sedang mengarang kitab, hinggap lalat di ujung pena aku, minum dakwat. Aku berhenti menulis sehingga dia puas minum, lepas dia terbang, aku sambung. Benda itu menjadikan aku masuk syurga, kata Imam Ghazali. Begitu juga Sayyidina Umar menyelamatkan seekor burung. Dia bali burung daripada budak yang main burung macam nak mati, dia lepaskan. Dapat pengampunan Allah SWT, kata Sayyidina Umar. Ini semua selepas kewafatan melalui mimpi. Ya, nak pakai, tak pakai, tak apa. Tapi itulah ringkasnya cerita kan. Tapi nak mendapat kasih sayang Allah, kena ada ibadah. Bila ada ibadah, baru dapat ilmu yang begitu. Beri lalat minum. Kita nampak lah, kita spray. Orang nak menulis kitab, kau nak mekak ke sini nanti kau research. Contoh, mati lalat tu. Ha? Jadi jauhlah kita dengan Imam Ghazali, ilmu kita. Kan? Sebab lalat tu pun makhluk Allah. Kata Syekh Junaid Al-Baghdadi ketika ditanya oleh Imam Harun Ar-Rasyid, apa tujuan Allah ciptakan lalat? Dulu raja tanya, tengah macam cakap, lalat tinggal pada hidung. Ish, lalat ni. Tanya ulama, apa guna Allah cipta lalat ni? Ulama ni nak menjawab ke tak menjawab? Kalau kita macam mana kita jawab? Kata Syekh Junaid Al-Baghdadi yang kita pakai, faham dia dalam kita punya pengajian tasawuf. Kata Syekh Junaid, untuk menghinakan orang-orang yang besar seperti tuanku. Apa maksud awak? Ialah, ada satu manusia berani meletakkan satu jari pun di atas hidung tuanku. Tapi lalat meletakkan ke 6 kaki, kata. Allahu Akbar, kata Imam Khalifah Harun Ar-Rasyid. Pengsan. Juzbah, maksudnya ya Allah. Macam ni kajian rupa kan. Lebih kurang begitulah ya. Okey, boleh. Kak? Kalau tak ada, cukuplah sekadar itu dulu. Kongsian kita untuk malam ini melalui kitab Minhajul Abidin Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Mudah-mudahan kita mendapat manfaat daripada ilmunya dan dapat kita amalkan dengan ikhlas hari demi hari dalam kita menjalani kehidupan yang sangat singkat di atas muka bumi ini. Kita akan kembali ke alam baqa, alam yang kekal abadi, alam akhirat. Semoga Allah SWT mengampuni dosa kita, kedua rupa kita, seluruh orang yang kita kasihi, nenek moyang, guru, keturunan, jiran, tetangga kita semua. Jadi diberi kita kebaikan atas sebab usaha kita yang sangat sedikit ini. Mudah-mudahan ya Allah Ta'ala ampunkan kita dan beri kasih sayangnya. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Allahumma rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat al mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bi su'il khatimah. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.